Halo, sambung lagi. 3.4 pengangkutan dalam tumbuhan. Kita tengok, okey ni. Bilang pengangkutan dalam tumbuhan, tapi gambar masih lagi jantung. Mari kita tengok macam mana tu. Okey. Dalam sistem pengangkutan tumbuhan, konsep yang paling penting kita perlu faham adalah transpirasi. Transpirasi ialah satu proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan. Daun merupakan bahagian tumbuhan yang menjadi tempat berlakunya kehilangan air yang banyak melalui proses transpirasi. Oleh itu, apa ini transpirasi? Sudah dikasih tahu kan? Cikgu nak laser sudah. Okay. Transpirasi dan penyerapan air dalam tumbuhan. Kita bermula daripada bawah. Penyerapan air secara osmosis ke dalam tumbuhan melalui akar. Laluan air naik ke atas melalui tumbuhan. Dan terusnya kehilangan air secara penyejatan dari permukaan daun melalui transpirasi. Keratan rentas daun. Epidermis daun terdiri daripada satu lapisan epidermis tunggal yang menyaluti kedua-dua permukaan atas dan bawah daun, iaitu epidermis atas dan juga epidermis bawah. Epidermis merembeskan kutikel berdilin untuk yang menyaluti permukaan luar daun untuk mengurangkan kehilangan air semasa transpirasi. Ini adalah keratan rentas daun. Kita tengok apa nama dia di sini. Di atas tadi adalah kutikel, epidermis atas, sel mesofil palisade, xylem, phloem, stoma, epidermis bawah, sel mesofil berspan. Dia ada ruang-ruang udara di sini. Poket udara, ruang udara, poket udara. Fungsi stoma dalam transpirasi. Kebanyakan air yang hilang semasa transpirasi dalam tumbuhan berlaku melalui liang stoma yang terdapat pada epidermis daun. Semasa fotosintesis berlaku pada waktu siang, stoma lazimnya terbuka. Bukaan stoma juga menyebabkan tumbuhan kehilangan air secara transpirasi. Liang stoma yang tertutup untuk mengurangkan kehilangan air secara transpirasi. Ini ada juga cikgu sudah keterang hari itu. Nanti kita ulang kaji sahaja. Ini tertutup, terbuka dan tertutup. Tapi macam sudah kan cikgu ajar hari itu. Coba tengok dalam video-video sebelum ini. Macam mana dia terbuka, bila masa dia terbuka dan tertutup. Pembiakan, gutasi. Selain kehilangan air daripada tumbuhan melalui transpirasi, air juga hilang melalui tumbuhan melalui pelembakan ataupun gutasi. Pelembakan atau gutasi merupakan kehilangan air dari tumbuhan dalam bentuk cecair melalui haidatot yang sentiasa terbuka pada pinggir daun. Gutasi lazimnya berlaku pada waktu malam atau ketika kelembapan udara yang sangat tinggi. Kadar transpirasi. Transpirasi banyak berlaku melalui stoma, oleh itu bilangan stoma mempengaruhi kadar transpirasi tumbuhan. Transpirasi berlaku dengan lebih cepat sekiranya tumbuhan itu mempunyai lebih banyak stoma. Lebih banyak stoma, lebih tinggi kadar transpirasi. Ada 4 faktor mempengaruhi transpirasi: kelembapan udara, suhu, pergerakan udara, dan juga keamatan cahaya. Okey. Semakin lembab, semakin rendah kadar transpirasi. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi juga transpirasi. Semakin kuat, semakin aktif pergerakan udara, makin tinggi kadar transpirasi. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Nanti kita akan bincang ini lebih terperinci. Transpirasi juga memudahkan pengangkutan air dalam garam mineral dalam tumbuhan. Sekarang kita masuk pada struktur dan fungsi komponen dalam berkas vaskular pada tumbuhan. Berkas vaskular ini adalah di tengah-tengah dia, batang.
Semasa transpirasi, air dan garam mineral terlarut melesap ke dalam tumbuhan melalui akar, ke batang dan daun. Ini yang cikgu bagi tahu. Berkas vaskular itu adalah dia punya batang, yang mana ada phloem dan juga xylem. Yang ini pula untuk keratan rentas akar. Berkas vaskular ni terbalik sudah, tapi masih lagi tolong ingat bentuk dia ni. Begitu juga dengan xylem, dengan phloem. Tolong ingat dia punya warna. Xylem berfungsi mengangkut air dan garam mineral terlarut dari akar ke daun melalui batang bagi menjalankan fotosintesis untuk menggantikan kehilangan air semasa transpirasi. Phloem berfungsi mengangkut sukrosa yang terhasil dalam daun semasa fotosintesis ke bahagian tumbuhan yang lain. Kalau kita tengok, air naik ke atas, kalau sukrosa turun ke bawah. Tolong ingat kedudukan xylem dengan phloem. Sistem pengangkutan dalam tumbuhan berbunga terdiri daripada dua tisu pengangkut, iaitu xylem, phloem, dan lazimnya ditemukan dalam satu kumpulan salur yang dikenali sebagai berkas vaskular. Cikgu ulang semula. Kedudukan dia mesti kita ingat ya. Mari kita tengok, cikgu tunjuk satu kali lagi. Kalau dalam batang, dalam itu adalah xylem, luarnya adalah phloem. Kalau di bahagian atasnya pula, atasnya xylem, bawahnya phloem. Tapi kalau dalam keratan akar pula, xylem di tengah, phloem di luar. Tolong ingat susunan dia tadi. Itu sahaja, dan kita akan masuk subtopik yang terakhir 3.5 selepas ini.